Mencari timba si anak darat di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Nadiana binti Muhammad Hafiz dari kelas BM4 ambilan Jun 2023-2028. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan mengenai dengan tugasan 2 asas tata bahasa iaitu projek digital bagi kod BMM 1084. Ini merupakan soalan tugasan 2 iaitu projek digital. Anda dikehendaki menghasilkan satu produk audiovisual berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi atau TMK yang memperincikan kesalahan sistem ejaan, perkataan dan ayat dalam satu hasil penulisan karangan bahasa Melayu murid tahun 6 berdasarkan konsep tata bahasa. Biasakah yang betul? Betulkan yang biasa. Spesifikasinya, yang pertama, berupaya menggunakan kemahiran lisan untuk menjelaskan hasil analisis pelbagai kesalahan ejaan, kata dan ayat dalam teks, mengorganisasikan pelbagai maklumat yang diterima ke dalam satu konsep, berpengetahuan asas tentang sistem keselarasan vokal, sistem ejaan, kata dan ayat, dan yang terakhir, keupayaan menghasilkan satu bahan digital audiovisual tentang perkongsian maklumat, analisis karangan bahasa Melayu murid tahun 6. Karangan ini karangan daripada murid tahun 6 yang bertajuk Nasihat Doktor. Dan jenis karangan ini ialah jenis karangan surat kiriman tidak rasmi. Jadi saya telah analisiskan dan keluarkan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam perenggan pertama dan perenggan kedua ini. Jadi mari kita lihat apakah jenis kesalahannya. Menemui sahabatku Hanis yang berada di Kota Baharu, Kelantan, saya berharap saudari berada dalam keadaan sihat sejahtera. Jadi di situ terdapat satu kesalahan iaitu kesalahan ejaan bagi perkataan Kota Baharu. Ya, ejaan yang betul ialah Kota Baru, BHARU. Seterusnya, saudari, saya memohon maaf kerana sudah lama tidak mengutuskan berita. Perkataan mengutuskan berita saya tukarkan kepada menyampaikan berita. Hal ini berlaku disebabkan ayahanda saya telah dimasukkan ward 2 minggu yang lalu. Ayat ini saya gramatiskan dengan hal ini berlaku disebabkan ayahanda saya telah dimasukkan ke dalam ward pada 2 minggu lalu. Perenggan ketiga pula, doktor telah menasihati ayahanda saya supaya melakukan senaman ringan setiap hari. Di situ terdapat satu kesalahan iaitu kesalahan ejaan. Perkataan menasihati, sepatutnya menasihati. Menurut doktor, amalan itu dapat mengurangkan risiko daripada serangan jantung pada masa akan datang. Di situ juga terdapat satu kesalahan iaitu kesalahan ejaan. Perkataan serangan, sepatutnya serangan. Otot jantung sebenarnya memerlukan aliran darah yang lebih lancar. Di situ juga berlaku kesalahan ejaan. Sepatutnya jantung, bukannya jantung. Tujuan amalan ini supaya otot jantung dapat berfungsi secara normal, mengepam darah tanpa henti. Jadi dekat sini berlaku kesalahan ayat. Saya betulkan kepada amalan ini bertujuan untuk memastikan otot jantung dapat berfungsi secara normal dan dapat mengepam tanpa henti. Kini kami sering berjalan-jalan di sekitar taman perumahan kami pada waktu petang. Jadi kat situ berlaku satu kesalahan iaitu kesalahan ayat. Jadi saya gramatiskan dengan menggugurkan perkataan kami dan ayatnya berbunyi, kini kami sering berjalan-jalan di sekitar taman perumahan pada waktu petang. Ayat yang kedua pula, itu sahaja aktiviti fizikal yang mampu dilakukan oleh ayahanda setakat ini. Beliau belum berupaya untuk melakukan aktiviti fizikal yang lebih baik.
Dekat sini berlaku satu kesalahan kata yang mana di situ dia meletakkan beliau. Sepatutnya meletakkan ayahanda. Saya juga mengikut nasihat doktor tersebut untuk menjaga kesihatan diri. Saya telah melakukan senaman pada setiap hari. Sebagai permulaan, saya telah mendaftarkan nama sebagai anggota kelab sukan dan riadah di Taman Seri Kejora. Jadi ayat yang terakhir berlaku kesalahan istilah. Sepatutnya daripada mendaftarkan nama ditukarkan kepada mendaftarkan diri sebagai anggota kelab sukan dan riadah di Taman Seri Kejora. Saya yakin bahawa saya mampu mengamalkan gaya hidup sihat dengan mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti yang dianjurkan oleh kelab tersebut. Di situ berlaku dua kesalahan, iaitu kesalahan ejaan dan kesalahan tanda baca. Perkataan dianjurkan itu salah dan dibetulkan dengan dianjurkan. Manakala perkataan tersebut sepatutnya diakhiri dengan kesenyapan, iaitu dengan tanda noktah. Antara aktiviti tersebut termaksudlah senaman pagi, berbasikal dan yang paling menarik ialah aktiviti sukan nekak yang diadakan dari semasa ke semasa. Di situ terdapat dua kesalahan, iaitu kesalahan ejaan dan tanda baca. Ejaan bagi perkataan termaksudlah salah dan kalau betulkannya dieja sebegini. TERMASUKLAH, termasuklah. Manakala kesalahan tanda bacanya ialah berbasikal koma. Sepatutnya gugurkan koma itu dan menjadi berbasikal dan yang terakhir, ayat terakhir, aktiviti yang dirancang dapat meningkatkan kecergasan penduduk di taman ini. Di situ berlaku kesalahan ejaan, sepatutnya penduduk. PEN, pen, DUK, penduduk. Penggalan terakhir, sekian sahaja coretan saya kali ini. Sehingga bertemu lagi, sambutlah salam daripada saya untuk saudara seisi keluarga. Sekian, terima kasih. Di situ berlaku satu kesalahan, iaitu kesalahan tanda baca, iaitu perkataan sekian, terima kasih. Selepas perkataan sekian perlu ada tanda koma. Dan terima kasih. Kasih tu sepatutnya diakhiri dengan tanda noktah. Seterusnya, saya akan memberikan ringkasan kefahaman saya tentang sistem kecerdasan vokal, ejaan dan bahasa. Jadi apa yang saya faham mengenai dengan sistem kecerdasan vokal ini ialah kesesuaian dua huruf yang membentuk dua suku kata pada kata dasar, iaitu pasangan antara huruf vokal pada suku kata pra-akhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. Contohnya saya bagi dekat sini, iaitu perkataan balak, B-A bar. Jadi ba, suku kata yang pertama itu mewakili huruf vokal, iaitu huruf A. Manakala suku kata yang terakhir iaitu lak, L-A-K. Terdapat juga huruf vokal di situ dan tertutup yang bahagian belakangnya adalah huruf konsonan, huruf K lah. Seterusnya, dalam sistem kecerdasan huruf vokal ni ada prinsipnya. Antaranya ialah dua huruf vokal pada kata dasar. Macam saya bagi contoh tadi, balak, dapat juga huruf vokal, huruf A. Dan kata dasar hendaklah berakhir dengan suku kata tertutup. Suku kata tertutup ni maksudnya huruf konsonan, huruf selain daripada vokal. Contohnya huruf G, huruf H, huruf K, L, MN yang selain daripada vokal lah. Dan dalam sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu, terdapat 18 pola keselarasan huruf vokal. Dan antaranya ialah asah, emas, telur, elak. Okey, contoh saya bagi ingat. Ingat, I. Huruf I itu merupakan suku kata pra-akhir. Manakala ngat iaitu di NGAT mewakili huruf vokal di situ iaitu huruf A.
A itu merupakan suku kata tertutup. Dan T di bahagian belakang adalah huruf konsonan. Dan satu lagi saya bagi contoh, tumpang. Jadi T-U-M, suku kata perakhir. Di situ huruf vokal di bahagian depan adalah huruf U. Dan pang, P-A-N-G, yang orang kata suku kata di bahagian belakang, suku kata tertutupnya ialah huruf vokal, huruf A. Dan yang belakang sekali mewakili huruf konsonan, iaitu huruf G. Dalam nada yang lain, sistem ejaan rumi bahasa Melayu memang tidak asing lagi lah dengan kita kerana kita telah menggunakannya secara meluas sejak tahun 1972. Kalau tambah tolak, sudah 51 tahun sistem ejaan rumi bahasa Melayu ini telah digunakan. Dan sistem ejaan rumi bahasa Melayu ini juga digunakan dalam semua bidang. Contohnya bidang perdagangan, bidang pentadbiran. Sistem ejaan ini juga telah dipersetujui oleh dua buah negara iaitu Malaysia dan Indonesia. Dan siapakah permulaan yang pertama yang menggunakan atau menghasilkan penggunaan tulisan rumi ini? Iaitu daripada negara Itali, pengembara pertama yang menjumpai ataupun menghasilkan penggunaan tulisan rumi ini iaitu dikenali sebagai Antonio Pigafetta pada abad ke-15. Pada bulan Oktober 1904, sistem ejaan rumi Wilkinson mula dihasilkan. Kemudian diikuti dengan sistem ejaan Zaba, Fajar Asia, Umi Kongres, Malindo dan sebagainya. Selepas berakhirnya pendudukan Jepun pada tahun 1945, ejaan ini terhenti penggunaannya iaitu sistem ejaan Wilkinson. Dan sistem ejaan Zaba pula digunakan semula. Zaba atau dikenali sebagai Zainal Abidin Ahmad telah berpendidikan di Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malin pada tahun 1924. Dan sebenarnya sistem ejaan ini telah diperkemaskan dalam beberapa tahun dan ditambah dan dicantikkanlah dengan terbitan oleh pejabat karang mengarang maktab yang berkenaan. Hasil seterusnya, pada tahun 1972 iaitu pada tarikh 16 Ogos, terdapat dua buah negara iaitu Malaysia dan Indonesia telah berbincang untuk mewujudkan ejaan rumi baru bahasa Melayu, kemudiannya dikenali sebagai ejaan rumi baru bahasa Melayu, atau kat Indonesia dikenali sebagai sistem ejaan rumi bahasa yang sempurna. Rentetan itu, sistem bahasa merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. Dalam sistem bahasa ini, dia lebih berfokus kepada pengajaran dan pembelajaran tata bahasa, sistem ejaan, sebutan dan intonasi, kosakata dan peribahasa. Dalam tata bahasa, terbahagi kepada dua aspek, iaitu aspek morfologi dan aspek sintaksis. Di bawah morfologi, berpecah kepada dua pula cabang, iaitu bentuk kata dan golongan kata. Di bawah bentuk kata terdapat 4 kata, iaitu kata tunggal, kata majmuk, kata terbitan dan kata ganda. Di bahagian sebelah sana pula iaitu golongan kata. Golongan kata juga mempunyai 4 kata, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Selain itu, sintaksis. Sintaksis yang lebih berfokuskan kepada bidang ilmu bahasa yang mengkaji tentang bentuk, struktur dan pembentukan ayat. Hal ini apa yang saya boleh jelaskan, sintaksis ini adalah satu proses untuk membentuk ayat dengan menggunakan bentuk kata yang sesuai lah. Dalam aspek sintaksis ini terdapat komponen ayat iaitu
unsur-unsur utama yang terdiri daripada kata, rangkai kata, frasa, klausa, subjek dan predikat. Dan lebih orang kata apa, rumusannya tentang sistem bahasa ini, ia berperanan untuk menambahkan kemahiran berbahasa murid-murid sebenarnya, iaitu kalau guru tidak menggunakan tata bahasa yang betul kepada murid, maka objektif pengajaran guru itu dikira gagal. Justru guru sebagai bakal guru hendaklah memberi tumpuan terutamanya dari aspek tata bahasa. Malah keberkesanan pengajaran tata bahasa ini juga dapat memberi kejayaan kepada murid. Contohnya dari segi peperiksaan bahasa Melayu, mana kata mereka mendapat markah yang tinggi kerana menggunakan tata bahasa ataupun istilah-istilah yang lebih bombastik. Sekian sahaja daripada saya, Farah Nodiana binti Muhammad Hafiz dari kelas PM4 dalam tugasan 2 projek digital Asas Tata Bahasa BMM 1084. Jadi saya mengakhiri dengan serangkap pantun. Bulan mengambang, bintang berkelipan, pungguk menangis, rindukan teman. Andai menyinggung, tersilap perlakuan, kupohon maaf darimu Tuan. Sekian, terima kasih.